Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita sambung dengan bab yang ke-6 iaitu persamaan linear. 6.1 persamaan linear dalam satu pembeli ubah. First kali kita kena tahu dulu apa dia maksud persamaan linear. Persamaan linear ialah suatu kesamaan antara dua ungkapan algebra dengan pembeli ubah yang kuasanya ialah 1. Kena ingat kuasa dia mesti 1. Dalam persamaan linear ni kita gunakan simbol simbol sama dengan ni lah untuk menunjukkan dia sama. Contohnya persamaan linear ni. Ini persamaan linear bukan persamaan linear dalam satu pembeli ubah. Contoh persamaan linear ialah 6x sama dengan y tambah 1. So ni ada tanda sama dengan ada kesamaan. Satu lagi ni 8p tolak 5q sama dengan 9. So sama juga, dia ada tanda sama dengan. Ada tanda kesamaan. So that's why dia adalah persamaan linear. Kita tengok contoh persamaan linear dalam satu pembeli ubah. Tadi tu persamaan linear. Sekarang persamaan linear dalam satu pembeli ubah. Maksudnya dia kena ada satu saja pembeli ubah dalam persamaan tu. Contoh kita tengok ni, x tambah 2 sama dengan 10. X tambah 2 sama dengan 10. Kita tengok kat sini. Dia hanya melibatkan satu sahaja pembeli ubah, iaitu x. Dalam ni, persamaan ni, hanya ada satu pembeli ubah, iaitu x. Dan kuasa bagi x ialah 1. Kuasa dia 1. Sekejap, tak nampak. Kuasa bagi x ialah 1. Kalau dia tak ada tulis berapa, 2 ke 3 ke, maksudnya tu kuasa 1. Bila linear ni maksudnya kuasa pembeli ubah dia tu 1. Then kena ada tanda kesamaan. Tanda sama dengan. Barulah kita bagi persamaan linear. Kesamaan ada tanda sama dengan. So contoh 1 kita refer pada buku teks muka surat 125. Teks muka surat 125. Contoh 1. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pembeli ubah atau bukan. Kita tengok. Dia nak tahu dalam persamaan linear dalam satu pembeli ubah atau bukan. So yang ni, yang A ni. So ya ke bukan? Kita tengok dia ada berapa pembeli ubah. Ada satu pembeli ubah iaitu X. Dan kuasa dia mesti 1. So betul lah. Dan dia mesti ada tanda sama dengan. So A ni ya. Kerana persamaan ini mempunyai satu pembeli ubah iaitu X. Dan kuasa bagi X ialah 1. Kalau B, P tolak 4Q sama dengan 6. So kita dah nampak kat sini. Dia ada dua pembeli ubah, iaitu P dan Q. Bila ada dua pembeli ubah macam ni, so automatiklah dia bukan persamaan linear dalam satu pembeli ubah. Sebab dia ada dua pembeli ubah. C pula. C awak tengok kat sini. K. Walaupun dia ada dua K, tapi dia tetap satu pembeli ubah kan. K tu kan benda yang sama. So C tu pun ya. Kerana persamaan ini mempunyai satu pembeli ubah, iaitu K. Dan kuasa bagi K ialah 1. Walaupun dia ada dua, awak nampak macam dua kan. Tapi dia tetap satu pembeli ubah, iaitu K. Dan kuasa dia ialah 1. Manakala D, contoh D, Y kuasa 2 tambah 3Y sama dengan 1. Dia bukan pembeli ubah dalam satu persamaan. Dia bukan persamaan linear dalam satu pembeli ubah kerana dia awak tengok memang dia ada satu je pembeli ubah, iaitu Y. Tapi kuasa pembeli ubah ni ialah 2. Tak boleh, dia kena kuasa dia mesti 1 sahaja. So D tu juga bukan persamaan linear dalam satu pembeli ubah.
Kalau dah faham, awak boleh cuba jawab soalan latih diri 6.1A. Seterusnya 6.1.2, membentuk persamaan linear berdasarkan situasi yang diberi. Okey, contohnya ni awak diberikan satu situasi, tapi awak kena bentukkan persamaan linear. Contoh A, apabila 9 ditolak daripada 2 kali ganda satu nombor, jawapannya ialah 7. Okey. So tengok, dia kata apabila 9 ditolak daripada 2 kali ganda suatu nombor. Okey, 9 tu ditolak daripada 2 kali ganda suatu nombor. Okay, jawapannya ialah 7. So, 2 kali ganda ni suatu nombor, kita guna je X ke, contohnya 2 kali ganda suatu nombor. Okay. Tolak dengan 9. Sebab dia kata apabila 9 ditolak daripada 2 kali ganda suatu nombor. Okay, jawapannya ialah 7. Okay, macam tu lah. Dia nak suruh kita bina atau bentukkan persamaan linear. Okay. Kena baca situasi tu betul-betul, kena fahamkan ayat dia. Alright. Okay. B, perimeter segi empat tepat ialah 44 cm. Okay, dia bagi gambar macam ni. Okay, ni dah bentuk gambar. Tadi lebih pada ayat. Yang ni lebih pada ayat. Ni gambar. Okay. Perimeter segi empat tepat ialah 44 cm. Okay, awak tahu kalau perimeter ni nak cari macam mana? Perimeter ni kita kena tambahkan semua sekeliling dia kan. So kita tambah ni, kita tahu X tambah 2. Sini X tambah 2. So X tambah 2. Tambah dengan sini pun X tambah 2 juga kan. Ni sama. X tambah 2. Tambah dengan ni. 2X tambah 5. Tambahkan dengan. Ni pun sama. 2X tambah 5. Okey, sama dengan sebab dia kata perimeter bagi segi empat tepat ialah 44 cm. So, dia sama dengan 44 cm. Okey. So, yang nak pemudahkanlah. Okey, ada berapa X ni? X 1, 2, ni 3, 4, 5, 6. 6X tambah dengan ni ada 2, tambah 2, 4, tambah 5, 9, tambah 9 tambah 5, 14. Tambah 14 sama dengan 44. Okey, itulah jawapan dia. Okey, mungkin dia bagi situasi merupakan ayat ataupun situasi yang mana dalam bentuk gambar rajah. So, kita kena bina atau kena bentukkan persamaan. Okey, so cikgu tak masuk pada cara untuk selesaikan persamaan. So, kita belajar sikit je hari ni supaya tak campur banyak sangat. Okey, so cikgu harap awak boleh faham. Okey, cuba buat latih diri 6.1B, muka surat 126, soalan 1 sahaja. Okay, sorry lah. Tak berapa sihat sangat. Okey, so awak cubalah fahamkan nota cikgu bagi ni. Cuba jawab semua soalan. Okey, ada masalah boleh terus tanya cikgu. Okay, jangan simpan lama-lama. Nanti bila dah lama-lama dah banyak-banyak benda awak belajar, awak tak tahu, nanti lagi susah. Okey, itu je untuk hari ni. Bye. Assalamualaikum.